Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT masih diberikan kesempatan dan keizinan untuk kita bertemu kembali pada petang Ahad ini untuk kita kembali menyambung dan mengambil faedah daripada kitab yang kita pelajari, iaitu kitab yang bertajuk Jalan Golongan Selamat, Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, sebuah kitab terjemahan yang asalnya daripada bahasa Arab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala, seorang ulama daripada Syria yang kemudiannya meninggal di Makkah rahimallahu ta'ala. Sebuah kitab yang besar sekali faedahnya, yang membahaskan perkara pokok terkait agama ini, iaitu berkaitan dengan akidah, yang dimulai dengan bahagian yang pertama, iaitu bertajuk golongan yang selamat, dan diakhiri nanti dengan bahagian yang ke-46, iaitu syair akidah muslim. Baik, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan, masih berada pada bahagian 29. Waspadalah terhadap Taghut. Mulai muka surat 138. Dan kalau tak silap, kita berhenti pada poin yang kedua daripada 5 poin perbahasan yang dipaparkan oleh Syekh rahimallahu ta'ala. Betul Yang pertama, Taghut yang paling utama. Apa makna Taghut? Ma'ubida min dunillah, apa saja yang diibadahi selain daripada Allah. Dan Taghut yang paling tinggi sekali rankingnya daripada sekian Taghut yang ada ni, bahasa mudahnya Taghut tu melampaui batas. Iaitu yang pertama tentunya ketuanya, pemimpin, iaitu syaitan. Yang mana kita hendaklah sentiasa bersiap siaga, berhati-hati, berjaga-jaga daripada tipu dayanya yang sentiasa dia sasarkan kepada anak keturunan Bani Adam selagi dia hidup. Bahkan di saat kematian pun dia masih mendatangi lagi. Kerana misi utamanya adalah untuk memastikan seseorang itu mati di atas kesyirikan, mati di atas kekufuran, atau menjadi seorang kafir. Kerana target dia yang paling utama adalah nak memastikan KPI-nya, iaitu memastikan ahli neraka paling ramai, dan bukan hanya masuk neraka, bahkan kekal selama-lamanya. Jadi kita kena teliti dan berhati-hati. Ya, kerana syaitan adalah musuh yang tak kelihatan, tapi tetap bersama dengan kita di mana pun kita berada. Yang kedua adalah penguasa atau pemerintah yang zalim, yang mengubah hukum-hukum Allah. Yang memang sengaja dia mengubah dengan alasan, dengan pelbagai alasan. Di antara alasan yang paling utama, dia mengatakan bahawa undang-undang hukum Allah Ta'ala itu sudah tak relevan, sudah tak sesuai ketinggalan zaman, atau bahasa kasarnya undang-undang barbarian, orang yang tidak bertamadun. Dan ini adalah Taghut yang sungguh berbahaya. Kerana apa? Dia menghina hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, iaitu hakim yang tidak memutuskan masalah menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Iaitu kata Syekh rahimahullah, jika ia mempercayai
Dengan syarat tu, under this condition, ia mempercayai, dia beriktikad, dia meyakini bahawa hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Ta'ala tidak sesuai lagi, atau dia membolehkan diberlakukannya hukum yang lain. Maknanya dia membenarkan, mengakui, menerima bahawa selain daripada hukum Allah itu boleh juga dilaksanakan, boleh juga diterima pakai. Walaupun jelas dan terang hukum-hukum tersebut sangat bertolak belakang dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dan kita tahu dalam kanun jinayah syar'iyah, hukum Islam itu yang pertamanya adalah hukum hudud yang tak boleh diubah sampai hari kiamat. Contoh, orang yang berzina dalam dua kategori. Dia belum pernah berkahwin atau yang sudah berkahwin, ada hukum yang berbeza. Yang pernah berkahwin, didapati dia terjatuh dalamnya dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan, maka jatuh hukuman padanya, direjam sampai mati. Tak boleh ditukar. Dipenjara ke, dia sebat dan sebagainya, bayar denda, tak boleh. Kerana itu undang-undang mutlak, tak boleh ditukar ganti. Yang kedua adalah dipanggil hukum, iaitu contoh hukum qisas, balas balik. Contoh, seseorang membunuh, maka hukum balasnya adalah membunuh. Seorang yang membutakan mata seseorang, kemudian dia akan dibalas sama seperti itu, tak lebih tak kurang. Kemudian yang ketiga adalah hukum, iaitu diat, balas diat, balas, bayar ganti rugi. Yang keempat adalah apa? Tadi saya sebut apa? Hudud, qisas, diat, takzir. Sebab dihukum. Yang ini boleh berlaku perubahan. Seperti minum arak di zaman Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, pelaku yang didapati bersalah disebat 40 kali. Adapun di zaman Umar radhiyallahu an, dinaik sekali ganda 80 kali. Mengambil kira keadaannya makin parah. Jadi nak tutup pintu agar jangan orang bermudah-mudah, dikenakan tindakan yang lebih keras. Baik. Jadi hukum-hukum ini, kategori ini tak boleh diubah. Namun kenyataannya ianya telah ditinggalkan. Di kebanyakan, hampir keseluruhan negara-negara yang milik umat Islam diperintah oleh umat Islam, yang majoriti rakyatnya adalah Islam. Tetapi nak menjatuhkan hukuman mereka itu terhadap mereka dilihat secara terperinci dari perspektif ini. Adakah mereka melakukannya disebabkan alasan-alasan yang tidak termasuk dalam alasan yang boleh menyebabkan terbatan keislaman, namun mereka tetap berdosa. Hukum terhadap mereka tetap mereka berdosa. Apatah lagi tidak ada usaha pun untuk menerapkannya. Tidak ada usaha, jalan-jalan yang dibuat agar mana-mana hukum itu boleh dilakukan. Walaupun dia perlahan, lambat, tapi ada perancangan. Daripada langsung tak memperdulikannya, dan dia selesa pula dengan undang-undang yang dipakai, yang datang daripada khusus penjajah, yang ditinggalkan oleh penjajah. Ini berbahaya. Sangat berbahaya. Dan Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Surah Al-Ma'idah ayat 44. Jadi ada 3 bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pemimpin yang tidak melaksanakan hukum syariat ini. Satu yang paling berbahaya, iaitu dia jatuh kafir. Alasan seperti sebelum ini. Dia menafikan, bahkan dia memperulu-ulu, dia berkata yang tidak-tidak terhadap hukum Allah itu. Itu jatuh kafir. Yang kedua, Quran menyebut, iaitu ayat yang sama depannya, faulaika humuz zalimun. Zalim. Tak laksanakan hukum Allah, dia zalim. Yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Itu paling ringan. Jadi ada 3 bentuk. Hukum itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah itu, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bertindak terhadap hukum-hukum Allah. Jadi kalau dia meremehkan, mencela, menghina dan pelbagai, dia jatuh pada hukum kafir. Dan orang seperti ini hendaklah ditegakkan hujah padanya, diterangkan. Tapi ada kaedah pula nak menjatuhkan ni. Bukan orang awam, bukan orang biasa. Orang-orang yang berkelayakan. Dan tentunya melalui proses yang
sistematik, ada aturan. Ya. Ditanya dia, sama ada dia bercakap ni atas kesedaran dia atau kejahilan, atas merdekanya diri dia atau ada paksaan, dan pelbagai lagi lah. Itu dalam etika atau cara undang-undang. Kita orang awam jangan sekali masuk dalam urusan ini, kerana ini urusan adalah besar, kerana menjatuhkan hukuman Islam atau kafir, yang zalim atau fasik. Ini bukan hukum yang kecil. Jadi pihak-pihak yang bertanggungjawab ataupun para ulama yang memang diiktiraf, mereka itulah yang dijadikan rujukan. Yang keempat, taghut yang keempat, iaitu orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali Allah. Surah An-Naml ayat 65. Jadi kalau ada orang tiba-tiba datang mendakwa dia tahu perkara ghaib, maka dia adalah taghut, melampaui batas, dan dia telah melanggar perkara yang berkaitan dengan hak rububiyah Allah Ta'ala. Jadi dia ambil hak Allah tu, ya, memposisikan sama dia tahu perkara ghaib. Ya, seperti orang-orang yang suka meramal-ramal, mendakwa sekian akan berlaku sekian, tak lama lagi akan jadi begini, dan pelbagai lagi. Ini semuanya termasuk dalam berkata tentang sesuatu tanpa ilmu, ya, perkara ghaib. Contoh, ni pun masuk dalam perkara ghaib tapi halus. Tuan-tuan, saya nak bagi satu amalan, ya, amalkan amalan ini sesudah setiap selesai solat, satu kali duduk 313, bacalah ayatul kursi 313 kali. Ya, insya-Allah dalam tempoh beberapa hari tuan-tuan akan menghadapi satu situasi yang sangat menakjubkan. Kesulitan, kepayahan, pelbagai masalah hilang serta-merta, hidup menjadi senang, rezeki melimpah ruah. Saya dah amalkan, and yet proven. Tu sedap ke tak tu? Dengan ini saya ijazahkan amalan ini. Maka di Facebook tulislah qabil tu, saya terima. Apa masalah ucapan ini? Termasuk tak perkara ghaib di sini? Macam mana dia tahu amalan yang dia buat tu, yang itu penyebab dia dapat murah rezeki? Katakan memang betul, dia confirm kan dengan buat yang itu tu Allah bagi. Barangkali disebabkan amalan yang lain, betul kan? Mungkin menerusi doa dia ke, atau doa orang lain ke, atau pelbagai sebab. Tiba-tiba dia takyin, dia berani kata yang ini confirm, yang saya buat ni lah, maka saya dapat ni. Dia bukan Nabi. Kalau Nabi SAW confirm, bila kita buat saja kita dapat, sah. Ya, sebab kita ikut petunjuk Nabi SAW. Contoh, barang siapa yang memiliki hutang, yang dililit oleh hutang, maka Nabi SAW kata, ajar apa, baca apa, supaya dia angkat hutang itu. Ada sahabat Nabi SAW datang kan mengadu, Nabi SAW dia baca apa, yang minta 7 perkara, Allahumma inni a'udzubika minal ajli wal kasal, dan seterusnya, wal jub wal bukh tu. Tu, dan dia baca, lepas tu memang selesai masalah dia. Dan banyak lagi. Dan setiap yang kita buat tu, ya, ikut betul caranya, maka Allah akan berikan. Yang tadi tu khawatir jatuh dalam istidraj. Allah bagi, tapi Allah nak uji dia. Ya, akhirnya bukan setakat dia yang beramal, dia lalu sebarkan, bagi tahu pula orang lain supaya beramal. Ni kan menggezekkan satu syariat yang baru. Nampak tak ni? Khawatir ni jatuh dalam ayat ni. Macam mana dia tahu? Contoh juga, ya, kita beramal kemudian kita nak sedekah pahala kita pada orang lain. Macam mana kita tahu kita beramal tu Allah bagi pahala? Confirm dapat pahala. Kamu buat sekian-sekian, kamu dapat pahala. Jadi dengan pahala tu dah milik kamu, kamu boleh bagi pada orang lain. Dia tahu tak pahala dapat ada tidak? Cuma yang diajar dalam agama ini, bila kita berbuat sesuatu, kita berharap mudah-mudahan Allah bagi pahala. Mudah-mudahan. Bila kita akan tahu amalan kita itu berpahala? Bukan di dunia, di akhirat. Setuju atau tidak? Tuan-tuan tahu tak sekarang solat tuan-tuan buat tu dapat pahala atau tidak? Datang majlis ilmu ni, yang mengajar dan yang sedang mendengar ni, dapat pahala atau tidak? Confirm tak dapat pahala? Confirm atau tidak? Oh, saya dapat pahala sekian-sekian. Tak. Kita cuma boleh berharap, sebab Allah janji seperti itu. Sebab apa? Ada banyak faktor yang menghalang daripada kita dapat pahala. Kata dapat pahala, belum tentu 100% full mark. Not necessary. Betul kan? Bergantung sejauh mana keikhlasan kita pada Allah.
Kita pun tak tahu dapat full mark ke tidak ketika menyampaikan kuliah ni. Barangkali ada masuk elemen yang mencacatkan niat dan pelbagai lagi. Tu contoh. Nampak tak? Tu. Jadi ini semuanya perkara yang ghaibiyat. Kita tak boleh pastikan sebab kita tidak mengetahui. Kerana dia di bawah ilmu Allah. Siapa kita yang boleh memastikan sesuatu perkara yang kita buat tu, oh ini sebabnya, maka dengan itu saya meraihnya. Cuma kita berharap mudah-mudahan asbabnya saya berbuat begini, mudah-mudahan disebabkan itu Allah beri. Begitu. Tak boleh nak dipastikan. Tak boleh sebab dia perkara ghaibiyat. Ni betapa telitinya dalam urusan akidah. Ya, baik. Jadi ada sesiapa yang datang mengatakan sesuatu dia tahu perkara itu, perkara ini, maka dia termasuk dalam taghut. Ini merupakan dosa yang sangat besar. Bahkan boleh terbatal keislaman. Seperti mana yang Nabi SAW sebut tentang dukun paranormal yang telah berlalu penjelasannya. Betul kan? Datang jumpa dia saja, datang jumpa je. Ya. Tak terima solat 40 hari. Datang membenarkan, maka dia telah mengkufuri apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Sedangkan Nabi SAW pun sendiri tak tahu perkara ghaib. Tuan-tuan dan puan, Nabi SAW tahu tak perkara ghaib? Tahu atau tidak? Tahu atau tidak? Tahu. Jawapannya tahu. Under condition. Allah bagi tahu. Kalau daripada diri Nabi SAW sendiri, Nabi SAW pun tidak mengetahuinya. Ya. Ketika Nabi SAW disihir, Nabi SAW tahu tak siapa yang menyihirnya? Tak tahu. Tapi bila malaikat datang, memaklumkan, oh dia disihir oleh lelaki ini, Labid bin Aqsam, si Yahudi itu. Bagaimana disihir? Dia ambil rambut Nabi SAW yang disikat oleh salah seorang budak yang datang menyikat, dan dengan rambut itu dia simpulkan buhul-buhul, lalu dia sihir Nabi dengan mentera, ya, dan pelbagai. Dan betul banyak begitu kan? Nabi SAW memang Allah sebut tidak mengetahui perkara yang ghaib. Jadi Allah bagi tahu pada Nabi SAW. Apa bukti lagi yang sangat jelas? Ketika Jibril AS dalam rupa seorang lelaki yang tampan, tidak ada tanda-tanda padanya sebagai seorang yang sedang bermusafir, tanya Nabi SAW beberapa soalan. Killer questionnya yang keempat. Bagi tahu bila berlakunya kiamat. Mata sa'ah. Nabi SAW jawab very very kreatif. Bukan memang jawapan yang sungguh tepat. Nabi SAW. Ini cara yang sangat menakjubkan. Yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. We are the same. Dua-dua tak tahu. Siapa yang tahu? Allah Ta'ala. Bagi tahu tanda. Tanda Nabi SAW tahu. Sebab apa? Allah bagi tahu tanda. Tapi tarikh tepat, hari, pukul berapa, tahun bila, bulan bila, tak ada seorang yang mengetahui. Tapi keluar dalam YouTube viral. Ramadan Jumaat sekian akan berlaku sekian-sekian. Tak berlaku. Tak bertobat juga dia. Ulang lagi skrip yang lain. Tak keluar juga Imam Mahdi. Dah berkali-kali dah buat prediction. Nampak tak? Tapi yang ajaibnya ramai orang ikut dan masih mempercayainya. Berkali-kali tertipu. Ni orang seperti ini layak disebut orang yang berprofession seperti itu. Masuk, takut dia masuk dalam hadis Nabi SAW, Dajjalun kadzabun. Pendusta. Bercakap atas agama. Ya, sebab itu pentingnya kita ada ilmu. Supaya kita selamat. Ya, kita tak jadi Dajjalun kadzabun, tapi kita jadi pendukung dia. We are on the same boat. Bahaya tak? Bahaya. Tu, jangan jadi. Dia leader kepada kesesatan dan kebatilan. Kita jangan jadi advocate dia. Jangan jadi follower dia. Ya. Jangan jadi pendukung penyokong, jangan. Ya, kita mesti jadi penentang dia. Berbarak daripada dia, berlepas diri. Ya, syubhat banyak sungguh. Baik, yang kelima. Yang terakhir. Seseorang atau sesuatu yang disembah dan diminta pertolongan oleh manusia selain Allah, sedang ia rela dengan yang demikian. Ada tak orang jadi? Ada atau tidak? Ada. Sekarang ni nak tahu senang tengoklah YouTube tu. Punya banyak, ya Allah. Taat sampai begitu sekali. Macam Tuhan. Macam kisah Ayapin tu kan. Punya dahsyat tu. Sebab apa? Dia ada kerajaan langit. Mana ada orang yang datang sebelum dia mendakwa ada kerajaan langit. Dah ke mana tadi? Ada lagi? Mati dah. Bayang. Dia punya tempat bukan memang cantik lagi. Macam taman tema. Betul kan?
Mana dia dapat duit? Tu pengikut-pengikut yang diperbodohkan oleh dia. Macam-macam dia buat. Ikut. Jadi jangan heran ajaran yang tak masuk akal pun, orang yang berakal pun boleh ikut. Bukan jalan-jalan orang ada kelulusan bagai-bagai tu kan. Itulah dia hidayah. Itulah ilmu agama ni sangat penting untuk menapis. Baik. Dalilnya ada firman Allah Ta'ala. Wa man yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika najzihi jahannam kadzalika najziz zalimin. Dan barang siapa di antara mereka mengatakan sesungguhnya aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahannam. Demikianlah kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Surah Al-Anbiya ayat 29. Sepanjang perjalanan sejarah ada orang yang berani terus terang mengaku Tuhan, betul kan? Fir'aun, Namrud dan pemimpin-pemimpin dunia. Ya, sebelum diutusnya Nabi SAW, Maharaja Kisra, Parsi itu semua disembah. Ya, ketika Nabi SAW diutuskan, dunia sebelumnya itu berada dalam keadaan yang paling parah, kemuncak keparahan dari sisi kesyirikan. Dari sisi cara gaya hidup, hedonism. Dari sisi gaya hidup yang tidak mengikut aturan. Perzinaan berleluasa. Contoh masyarakat Arab Jahiliyah. Seorang wanita digauli oleh lebih 10 lelaki. Kemudian anak yang lahir, mana ditentukan suami. Daripada 10. Kalau anak mirip ataupun cabut, undian. Kamu jadi suami dia. Sampai macam tu. Tu belajar tengok sirah macam mana. Parah sungguh. Ya, manusia diperhambakan sesama manusia pada tahap yang paling ekstrim sehingga tiada nilai harga diri, seperti lebih parah daripada haiwan ternak. Jadi Allah datang mengutuskan seorang rasul yang akan menghadapi tugasan yang teramat berat, tetapi semuanya dapat dihadapi. Kenapa? Karena Allah telah pilih Nabi SAW, seorang pribadi yang terbaik untuk melaksanakan tugas yang sangat besar. Sehingga Allah telah persiapkan Nabi SAW itu sejak kecil, diuji dengan pelbagai ujian untuk mewujudkan pribadi yang kental dan tangguh, memiliki kesabaran dan kekuatan dari sisi bukan hanya fizikal, tetapi dari segi mental, emosi dan sebagainya. Tu senang, betul kan? Nak menghadapi situasi itu. Ia dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan yang telah memiliki sejarah yang sangat lama, kukuh berdiri. Jadi inilah dia. Ya, apabila berhadapan dengan tauhid, musuh-musuhnya akan bersatu. Ya, dan mereka akan melakukan pelbagai cara untuk menghalang. Ya, bahkan mencari jalan bagaimana untuk menamatkan riwayat pembawanya. Tapi Allah akan bersama dengan orang-orang yang menjaga agamanya. Dan memang mereka adalah kelompok yang diuji pada tahap yang paling berat. Jadi bersabarlah. Ya, bersabar. Jangan sedih jika berada pada kelompok tersebut dan sedikit bilangannya. Sebab orang sekarang mengukur, kayu ukur kejayaan adalah melalui ramainya orang. Tapi agama tak pernah mengenal kaedah itu. Diukur dengan kebenaran. Sebab itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahda. Jamaah itu adalah kamu berada di atas kebenaran walaupun kamu seorang. Stand alone. Ya. Tu prinsipnya, di mana pun dia berada, walaupun dia bersendirian, dia tetap teguh, tegar, istiqamah di atas kebenaran. Berjalan di atas Al-Quran, berjalan di atas sunnah, teguh, kukuh di atas tauhid, berlepas diri, benci, tak suka yang teramat kepada kesyirikan. Dan orang-orang yang berjalan di atas. Dan begitulah. Ya, dia memiliki daya tahan yang sangat tangguh. Perumpamaannya dia itu seperti ikan di lautan. Tahu kan ikan di lautan? Laut tu sangat masin. Ikan masin tak? Ikan tu jadi masin tak? Takkan tak boleh jawab soalan ni. Soalan kedua. Bila dia jadi masin ikan tu? Dimasak. Betul kan? Tu ikan contoh yang terbaik. Very high resilience. Dia dapat bertahan dalam air yang sangat masin. Dia tetap tahu. Dia tak terikut dengan environment dia yang toksik. Dia tetap dengan diri, jati diri. Malu pada ikan. Malu kalau tak boleh istiqamah di atas kebenaran. Bukan senang ni nak istiqamah. Ya, dalam perjalanan futur, jatuh dia. Ya, lama tak nampak, ghaibun ba'idun. Sekali datang pula, okey lagi dah. Lama langsung tak jumpa dah.
Lesak, tengok-tengok berada di kelompok yang berlawanan. Parah. Allah dah bagi hidayah, dia tinggalkan hidayah. Ini bagaimana dia nak berhadapan dengan Allah nanti di negeri akhirat. Banyak ayat menjelaskan tentang hal itu. Sebab itu kita jangan lupa, Nabi SAW pesan lepas solat. Sama ada fi duburi kulli solah, sama ada pada tahiyat tu, ataupun selepas tu. Dalam rangkaian zikir baca, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Boleh-boleh minta apa? Al-huda tu petunjuk. Agak istiqamah di atasnya. Nombor satu yang paling penting. Tuan-tuan, perkara yang paling sulit ni adalah untuk istiqamah. Betul kan? Senang. Sebab tu berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang al-istiqamah. Innama ghayatul karamah luzumul istiqamah. Kemuncak kemuliaan bagi seseorang itu adalah sejauh mana dia dapat menetapi maqam istiqamah. Walaupun dia sedikit tapi dia tetap berjalan. Betul kan? Bukan senang nak istiqamah di atas sesuatu pegangan ataupun sesuatu amalan. Bukan senang. Kecuali kita memohon pertolongan dan bantuan daripada Allah Ta'ala. Dalam Arba'in An-Nawawiyah tu ada satu hadis yang sangat mengkhawatirkan kita. Tentang takdir. Tentang penciptaan. Nabi SAW bagi contoh. Ya, ada orang yang awalnya kelihatan amalan ahli syurga dia. Apa yang dia buat tu menunjukkan dia akan ke syurga. Sehasta lagi, sejengkal lagi dia nak pergi syurga. Tiba-tiba dia berbalik. Dia melakukan amalan ahli neraka. Lalu dia dihubankan ke dalam neraka. Ada seorang lagi. Sepanjang usia perjalanan hidupnya. Amalan ahli neraka. Sehasta lagi dia nak pergi ke neraka. Tiba-tiba dia berpaling. Dia melakukan amalan ahli syurga. Masuk syurga. Apa poin penting di sini? Satu, istiqamah. Yang kedua, ukuran di sisi Allah adalah endingnya. Not beginning. Ending. Sebab tu kata Nabi SAW, innamal a'mal bi khawatimiha. Ya, sesungguhnya amal seseorang itu diukur penghujung. Maha adil, maha luas rahmat kasih sayang Allah kepada hamba. Sebab kita ni lahir-lahir barangkali kita punya historical kisah masa lalu tu tak sama tu kan. Ada orang gelap sepanjang usia waktu muda dulu amalan ahli neraka. Sampai satu saat Allah bagi hidayah. Dia beramal dengan amalan ahli syurga. Itulah dia tanda-tanda kebaikan yang Allah beri kepadanya. Ada orang sejak daripada kecil dididik oleh kedua orang tuanya sampai dia mati. Istiqamah di atas ketaatan. Itu yang terbaik. Tapi nak cari seperti itu sulit. Macam kita-kita ni yang dah tua, betul kan? Dulu, masjid sebelah rumah tak datang. Sebelah rumah ya. Dengar kuliah marah. Marah pada dia tu ke masjid. Sampai tahap tu. Tapi bila Allah bagi hidayah, Masya Allah, jadi tok imam pula dia. Oh, bayang? Ada tak orang seperti itu? Jadi muazzin. Tu jadi kena baik sangka dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Tugas kita adalah mendoakan dia agar Allah bagi dia hidayah. Jangan menghina dia. Kita boleh tidak setuju, boleh marah, memang dituntut tentang kemaksiatannya. Tapi tubuh badan dia tu dilarang. Kena ada perasaan kasihan, sayang. Itulah dia ahli sunnah. Mereka adalah a'lamun nas, mereka adalah orang yang paling berilmu, mereka adalah orang yang paling menyayangi terhadap manusia. Tugas kita bukan menghukum, tapi terangkan tentang hukum. Tugas kita adalah mengajak mereka kepada ketakwaan, mengajak mereka kepada tauhid, mengajak mereka kepada sunnah. Baik, seterusnya. Tak baca terjemahan ni. Dan barang siapa di antara mereka mengatakan, sudahlah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Itulah dia azab yang sedang menunggu. Demikianlah kami memberikan pembalasan pada orang yang zalim. Orang yang zalim ini adalah siapa? Iaitu mereka mengatakan mereka adalah Tuhan. Ataupun mereka tak declare mereka Tuhan. Tapi perbuatan mereka itu seolah-olah mereka itu memegang jawatan Tuhan. Ni ayat ni memang kena sebiji pada siapa? Yang pastinya. Iaitu Yahudi dan Nasara. Para rabai mereka itu. Ya. Sebab itu ketika Adi bin Hatim radhiyallahu anhu sebelum Islam datang bertemu Nabi SAW. Nabi SAW baca pada dia ayat. Adi bin Hatim At-Ta'i, seorang Nasrani. Orang alim dia. Ya, Nabi SAW baca pada dia. Tengok Nabi SAW sampaikan dalil tu. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ittakhazu, mereka menjadikan orang-orang bijak, orang-orang pandai, para alim dia, para ulama. Ya, para rabai, para pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah. Lalu kata Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ketika itu, kami tak sembah mereka.
Kami tak jadikan mereka itu sebagai Tuhan. Sebab dia punya definisi tentang Tuhan tu very limited skopnya. Ya. Lalu Nabi SAW bagi definisi yang benar tentang apa maksud menjadikan rabai agamawan, tokoh-tokoh mereka itu sebagai Tuhan yang disembah. Lalu kata Nabi SAW, tidakkah ketika para ahli agama-agama itu, ya, rabai ke pendeta, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kamu taat? Dia kata, ya. Itulah yang maksud menjadikan para agamawan kamu itu sebagai Tuhan yang disembah. Boleh berlaku tak terhadap agama kita? Agama Islam boleh berlaku tak? Ada tak orang yang menuhankan dalam bentuk seperti ini terhadap para agamawan yang ditokohkan? Berlaku. Ya, mereka mengkultuskannya. Bahkan letak mereka itu di level ketuhanan. Sampai mereka mengatakan tokoh-tokoh mereka, wali-wali mereka itu diberikan hak oleh Allah Ta'ala untuk mengatur alam ini. Oh, baik. Ada wali itu, wali ini berjaga kawasan ini, ada alung kawasan. Wali itu jadi alung kawasan. Itu terkenal dalam kitab-kitab tasawuf. Dia tulis. Bahkan mereka ceramah pun mereka berkata seperti itu. Ya, macam-macam perkara yang mengarut, yang melampaui batasan. Tapi diamini, dipercayai, diikuti. Baru ni saya tengok YouTube tu tentang Nazim Haqqani. Hebatnya dia, menakjubkan. Dia menghantar Saidina Ali radhiyallahu untuk melawan alien yang akan menyerang bumi. Sebab tu alien dah tak datang lagi dah ke bumi. Yang tu yang difatwakan boleh beramal. Macam mana? Betapa banyaknya orang jatuh dalam kesesatan, bahkan membawa kepada kekufuran. Dia selalu kelompok-kelompok ni dia save, dia portraykan personality dia sehingga melangkaui batasan, sehingga orang akan didoktrinkan takjub, akhirnya menjadi pengikut membuta tuli. Apa kata syekh semua diikuti, diamini, ditaati. Jatuh dalam tu sulitlah nak keluar. Lebih parah daripada lembu yang diikat hidungnya. Bayang. Sampai doktrin dia, guru mesti lebih diutamakan daripada kedua orang tua. Bayang. Padahal Al-Quran perintah apa? Mula-mula, ya, beriman kepada Allah. Kemudian, wabil walidaini ihsana. Birrul walidaini, dalam surah Luqman. Mula-mula, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian, taat pada kedua orang tua. Tak letak taat pada tok guru. Tapi datang doktrin dia ganti. Sampai tahap tu. Jadi bahaya. Ya, sehingga ramai orang jatuh dalam. Bukan sedikit tuan-tuan dan puan. Jutaan. Jutaan itu yang menakjubkan orang. Ramai, takkan salah. Penampilan menakjubkan. Tapi yang pelik-pelik akhirnya dia anggap benda itu betul. Berzikir, menari-nari, melompat-lompat, tersengguk-sengguk, terhangguk-hangguk sampai ke kuburan. Itulah zikir yang sejati, zikir hakiki. Yang kita zikir-zikir dia baca sendiri itu zikir ahli syariat. Hanya dapat pahala. Bahkan dia pukulnya kita pula lagi, dia kata itu adalah syirik sebab beramal mengharapkan pahala. Nak dengar ni? Kau tak nak dengar? Apa ustaz ni ceramah petang ni? Boleh faham tak dia? Tak jumpa lagi? Tak jumpa tak apa. Nanti kalau jumpa, ingat ni apa yang saya sebut. Jangan jatuh kepada itu. Saya dah lalui dah ni semua ni. Itu cerita. Jangan jatuh. Nak jatuh bukan senang nak keluar. Sedikit saja yang selamat. Ya. Sampai taat begitu sekali. Dan mereka menganggap mereka lah yang terbenar di atas muka bumi ini. Sebab dikaitkan guru kita itu nanti boleh membawa kita masuk ke syurga. Sejahat apa pun kita. Boleh bagi syafaat. Tu tawaran yang sangat istimewa. Apatah lagi pelaku-pelaku dosa. Lagi seronok ikut aliran tu. Nampak? Cukup dekat tu. Setiap mukmin wajib mengingkari taghut agar ia menjadi seorang mukmin yang lurus dan sejati. Allah Ta'ala berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim." Kerana itu barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, ingkar kepada taghut ni wajib. Mana taghut tu? 5 kata dia. Ya, tahu dah kelompok ni, kau jangan pergi duduk dekat. Dengan alasan tak apalah, kita ambil yang baik, yang tak elok kita tolak. Who are you who dare to talk like that? You yourself also you cannot apa ni,
Ya, tak dapat nak tahu mana buruk mana baik. Tiba-tiba ada orang asal kita kan, tak apalah, kita pergilah kuliah tu, kita ambil yang baik sudahlah, yang buruk tak payah ambil. Padahal dia macam mana, dia ada ilmu, dia jahil, akhirnya dia jatuh dalam syubhat. Ni berbahaya. Ya. Jadi kita kena berlepas diri daripada taghut ini, yang 5. Ya, dan kukuh istiqamah di atas jalannya Nabi SAW. Sebagaimana yang Allah perintah. Itu makna beriman pada Allah. Maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 266. Kata Syekh rahimahullah, ayat ini merupakan dalil bahawa ibadah kepada Allah sama sekali tidak bermanfaat kecuali dengan menjauhi peribadahan kepada selain. Rasulullah SAW menegaskan hal ini dalam sabdanya, "Man qala ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa dam." Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sesuatu yang disembah selain Allah, maka haram mengambil hartanya dan menumpahkan darahnya. Dan ini termasuk salah satu daripada 8 rukun terhadap syarah la ilaha illallah. Kalau kita belajar tentang, sebelumnya belajar kan, apakah ada syarat terhadap ataupun hak yang wajib ditunaikan oleh kita terhadap pengikraran kita terhadap syahadah yang pertama, la ilaha illallah. Seperti mana solat ada syarat, zakat ada syarat, puasa ada syarat, haji ada syarat, la ilaha illallah takkan tak ada syarat. Padahal dia nombor 1 betul kan? Apa syarat dia? Pertama, al-ilm, ilmu. Kena tahu makna ni yang benar. Yang kedua adalah iaitu al-ikhlas. Kena ikhlas terhadap kalimah ni. Ya, yang ketiga al-yaqin, yakin, jangan ada keraguan. Yang keempat al-qabul, kena terima kalimah ni. Bila dah masuk Islam, kena terima dah semua hukum dia. Yang keenam adalah al-mahabbah, cinta terhadap kalimah ni. Jadikan dia sebagai ucapan, zikir dan sebagainya. Yang keenam al-inqiyad, tunduk, taat, patuh. Yang ketujuh ni kufur terhadap taghut yang membatalkan kalimah tu. Kena kufur, kena berlepas diri. Boleh Rasa dah belajar bulan kaji ada. Tengok sekejap. Tu makna la ilaha illallah. Tapi tak tahulah dia perinci kat sini. Lama dah. Oh, tak Kena ringkas saja tak apalah. Baik, kembali. Jadi kita kena jaga sungguh-sungguh kalimah la ilaha illallah, jangan terbatal. Baik, selesai sudah penjelasan Syekh rahimahullah. Ia mengingatkan kita agar sentiasa berwaspada terhadap taghut dan sekutu-sekutunya. Jangan berkompromi. Jangan beri buka pada dia. Jangan bagi ruang dan peluang untuk dia masuk. Kalau dia masuk, sulit untuk keluar. Perkara yang paling bahaya atas agama ni apa? Syubhat. Perkara yang paling bahaya terhadap dunia apa? Syahwat. Dua ni fitnah yang paling besar sepanjang zaman, terutamanya di zaman sekarang. Syubhat masuk dari sisi agama, syahwat masuk dari sisi dunia. Betul kan? Hawa nafsu nak memenuhi keinginan hawa. Akhirnya dunia itulah jadi matlamat nombor 1. Tak kira halal dan haram. Hari ini manusia banyak terjatuh dalam perkara yang syubhat dan haram. Dia tak peduli. Main TikTok. Betul kan? Ramai follower. Dalam tu main judi pula, bagi duit. Kau buat begini, masuk aku bagi duit 30,000, 40,000. Banyak kau dapat duit. Duit betul ke? Duit olok-olok. Duit betul ni. Dia kata, peliknya tunjuk buat apa? Ni tengok ni. Kita bercakap, berlawan cakap dengan orang. Tak kira lelaki perempuan. Ya, seksi semua ada depan tu. Dia cakap. Tu kan? Kalau kalah buat apa? Kalau kalah tengoklah. Yang ikut follower tu suruh apa? Suruh berangkat ke? Suruh apa? Menyalak? Buatlah. Ada profession macam tu. Itu ketika zaman. Takdir Allah nak tunjuk. Jumpa. Ya betul. Iya. Tengok ni banyak duit ni. Saya sekarang dah collect 400,000. $500,000. Wih banyak. Saya tu raja nombor 1 TikTok. Saya tak ingatlah nama, tak payah sebut lah kan. Tapi ni kisah nyata. Ada satu lagi banyak dia kata. Sekali bagi tu 30,000 je sekali bagi. Kita konsep kita TikTok memang bagi-bagi ni win-win situation. Ada win-win pula. Help others. Macam-macam manusia. Dia tak peduli kan halal haram. Duit senang dapat. Tapi tak tahu. Ni ikut aturan syariat ke tidak. Hari ini orang longgar dalam urusan itu. Cukup bahaya. Baik, cukup tak tu? Kita masuk bahagian 30. Masih ada masih?
Berhenti pukul berapa ni hari ni? Oh, 6.30. Okey. Baik, bahagian 30. Bab baru. Iaitu nifaq besar dan nifaq kecil. Ni yang kita belajar bab-bab ni semuanya terminologi khusus. Ada persamaan, ada perbezaan. Kalau sekarang kita belajar tentang perkara yang sangat berbahaya. Berbahaya terhadap agama. Ya, dimulai dengan syirik, kemudian datang bentuk-bentuk lain dari sisi sikap, perangai, tindakan, i'tiqad. Ya, kalau yang sebelum ni adalah tauhid. Sebelum tu kufur kecil, kufur besar. Ya, sekarang kita masuk pada bab yang berkaitan dengan nifaq. Nifaq ni bahasa mudahnya orang yang memiliki sifat nifaq ini. Nifaq, ya bahasa mudahnya, iaitu perbuatan yang zahir tak sama dengan yang batin. Dan nifaq ini ada dua bentuk, dua jenis. Ya, nifaq al-akbar dan nifaq al-asghar. Ya. Apa makna nifaq besar? Nifaq besar iaitu menampakkan Islam dengan lisan, tetapi hati dan jiwa mengingkarinya. Jadi ini dipanggil nifaq i'tiqadi. Ini berkaitan ni. I'tiqad, pegangan. Kepercayaan yang bersarang di hati, perkara ghaib yang hanya diketahui oleh pemiliknya. Ini nifaq yang paling berbahaya, yang menyebabkan terbatal keislaman. Ini dipanggil munafik. Pelaku dia adalah munafik. Ada satu kelompok khas kan, munafik, semua kita tahu. Dan munafik ini di zaman Nabi SAW muncul di bumi Madinah. Dan orang-orangnya terserlah ke permukaan terang-terangan ketika tentera Islam berjaya dalam peperangan Badar, mengalahkan tentera kafir musyrikin. Bertambah marah mereka itu, orang-orang munafik, kerana umat Islam makin bertambah kuat. Tiada peluang dah lagi untuk take over. Kenapa? Dendam kesumat yang dalam daripada ketua dia, Abdullah bin Ubay bin Salul, yang sebelum kedatangan Nabi SAW, dia tu adalah calon untuk dipilih menjadi pemimpin orang Arab di bumi Madinah. Di antara dua suku Aus dan Khazraj yang selalu berperang itu. Dia ni dia angkat jadi ketua. Bila datang Nabi SAW, dia ditinggalkan. Itu yang dia nak angin. Tak dapat jawatan. Jadi dia berpura-pura. Daripada situlah dia akan merancang makarnya yang keji terhadap Nabi SAW dan para sahabat. Banyak. Dia ni di antara perkara yang menghambat kelancaran perjalanan dan pengurusan kepimpinan Nabi SAW di bumi Madinah. Namun, apa saja makar yang dia buat, semua gagal satu persatu. Kerana Allah tetap akan membantu Rasulnya dan orang-orang beriman. Tu ingat. Dalam perjuangan kebenaran, Allah tak akan biar kita duduk selesa. Dibentangkan kapit merah, tak. Akan banyaklah ujian. Kerana telah berlalu sunatullah itu terhadap seluruh para rasul-rasul alaihimussalatu wassalam. Bahkan ada di antara rasul itu, ada di antara para sahabat tanya, bila datang kemenangan? Mata Nasrullah. Bila nak datang pertolongan Allah ni? Lalu kata Nabi SAW, umat dulu. Ada di antara mereka digergaji kepala. Dan pelbagai lagi. Bayang. Tapi mereka tetap bersabar. Ni sabar ni perkara yang sulit. Baik. Orang munafik ini kelompok yang sangat berbahaya. Ciri khas dia apa? Sikap berbeza. Di antara yang zahir dan batin. Orang tua-tua kita banyak ni kiasan untuk mereka ini. Nak gambarkan betapa bahayanya orang munafik ni, betul kan? Banyak. Maknanya lagi banyak bidalan ataupun kata-kata kiasan untuk sesuatu menunjukkan sama ada betapa bagusnya atau sebaliknya betapa buruk, betapa berbahaya ni. Contoh. Contoh apa? Talam dua muka. Lagi. Duri dalam daging. Apa lagi? Usuh dalam selimut. Gunting dalam lipatan. Sebut dah, saya tak sebut. Gunting dalam lipatan. Lagi. Api dalam sekam. Lagi. Depan lain, belakang lain. Tu bidalan dia. Cakap depan lain, pergi belakang orang, cakap benda lain. Boleh boleh pakai lah. Lagi. Talam dua muka saya dah sebut. Apa lagi? Tadi kalau talam dua muka, satu lagi. Pandai bermuka-muka. Betul kan? Pandai bermuka-muka. Pandai berlakon. Apa lagi Lemah betul bahasa Malaysia. Musang berbulu ayam.
Betul? Boleh pakai? Boleh ya? Menyamar. Apa lagi? Tak betul itu. Itu hidup menyusahkan orang. Tak kena benda munafik yang tu. Itu pemalas. Tapi good try. Rather than waiting for the answer. Ya? Ada lagi tak? Yang rencong-rencong tu macam mana nak rephrase dia? Pipis punya. Kita orang lama mesti dah. Well, apa sekarang orang muda kalau tanya mungkin dia ada masalah ni. Kita orang lama-lama ni. Dulu sekolah selalu ada belajar ni. Sudah sebut ada tu. Maknanya hadis orang Melayu banyak tentang orang munafik. Ataupun macam tu. Macam telur. Putih di luar, kuning di dalam. Tapi di dalam baru. Tak sama tu kan? Baik, cukup katakan tu. Jadi nifak besar ni ada beberapa jenis. Yang pertama, mendustakan Rasulullah SAW atau mendustakan sebahagian risalah yang dia bawa. Mendustakan. Ya. Walaupun dia Islam. Orang munafik ni zahir Islam. Memang dia hidup, hak dia sebagai seorang Muslim. Sebab itu Nabi SAW larang membunuh orang-orang munafik. Kalau ikut Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, nak dipenggal dah leher. Betul kan? Dia cakap memang ekstrim. Orang kafir pun tak sanggup nak bercakap seperti itu, dia sanggup. Bayang betapa tajamnya lisan mereka itu. Abdullah bin Ubay bin Salul paling tajam. Sehingga dia sanggup menuduh isteri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha, dalam peristiwa yang sangat terkenal dalam surah An-Nur itu, pada ayat 11 sampai ke atas. Kan? Hadithul if, tuduh berzina. Perangai orang munafik itu dengan apa geng-geng dia tu sama persis seperti orang Syiah sekarang. Cuba tengoklah di YouTube, Syiah punya jahat dia. Sampai kata benda yang sama. Tapi ada orang mengaku ahli sunnah, jadikan mereka itu rakan dekat, sekutu, best friend. Nampak? Padahal dia telah mengkafirkan isteri Nabi SAW. Bukan setakat itu, ayah kepada Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar As-Siddiq pun dikafirkan. Umar radhiyallahu anhu pun dikafirkan. Bayang, kalaulah tokoh terkedepan para sahabat Nabi SAW, the most close to the Prophet SAW, dikafirkan, apa lagi yang tinggal umat Islam? Kita ni lagi dikafirkan dia. Nampak tak? Ni kena penting, kena tahu ni bab ni. Orang yang mengkafirkan para sahabat Nabi SAW, tiba-tiba kelompok itu dijadikan rakan dekat, diminta bantuan. Tu dekat Palestin tu. Nampak tak? Tu yang sebelah Lebanon tu nama apa? Kelompok Syiah tu. Yang konon berperang juga tu. Melawan Israel. Nama apa? Hizbus Syaitan. Betul kan? Bukan Hizbullah dia. Hizbus Syaitan. Tu kan camouflage tu. Kita kata memang serang Israel bagai-bagai. Bohong dia je. Dia berpakat di belakang layar. Dia tulis skrip. Jangan ditipu. Tengok dalam kitab dia. Tengok dalam ucapan dia. Sangat-sangat. Ya. Menyakitkan hati. Sampai dia sanggup menghina seperti itu. Dia kata kepada kedua orang sahabat Nabi SAW ni, bapa mertua Nabi SAW ni, dia berhala Quraisy. Kalau dia dapat takluk balik Mekah tu, itu aim dia. Dia nak datang ke situ. Dia dengan Yahudi sama je mission dia. Nak kuasai Jazirah Arab. Khusus 2 kota suci. Kalau dia dapat tu, dia nak korek tu, kubu para sahabat tu, yang 2 tu. Punya jahat dia. Tapi kita tak pernah baca, tak tahu kita Arab ni. Tak pernah dengar ceramah kat YouTube. Kita kata Syiah bagus, tengok Syiah yang paling terkedepan lawan Israel sekarang, tengok apa yang dia cakap di suara di PBB bagai-bagai. Tapi satu peluru dia tak sampai. Nampak? Di situ berulang-ulang sejarah daripada dulu sampai sekarang. Padahal dia memiliki ketenteraan yang sangat kuat tu kan. Di antara negara-negara yang konon di atas namakan Islam Syiah. Peluru dia hala ke siapa? Peluru dia kepada ahli sunnah seperti di Syria. Tak terhitung jumlah umat Islam yang dibunuh oleh mereka. Tak terhitung jumlah umat Islam ahli sunnah yang dibunuh di Iraq. Tak terhitung jumlah ahli sunnah yang dibunuh di Yaman. Syiah Hutsi tu. Tahu ke tidak ni tuan? Nampak tak? Jadi kalau kita tengok ada orang yang mengaku ahli sunnah, kemudian jadikan mereka itu best friend, mengaku pula mereka itu, kita tak kafirkan Syiah ini, mereka tetap saudara kita, satu kalimah, sah. Itu kelompok ni. Walaupun dia atas nama ahli sunnah, penampilannya Masya Allah, keturunannya sekian-sekian, ya semuanya adalah pendustaan. Sebab itu jangan tertipu dengan pengakuan, sama ada dari sisi nasab ataupun penampilan, nampak kealiman, nanti dulu kita ukur dia dengan neraca Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itulah wasiat Nabi SAW, betul kan? Aku tinggalkan kamu 2 perkara ni, kamu tak akan sesat. So what we have to do?
Kita mesti betul-betul pegang Quran tu. Mesti cross check. Tu dia punya filter dia, Quran dan sunnah situ. Jangan tertipu dengan ucapan-ucapan si fulan si fulana. Nanti dulu tapis. Jangan dibakar emosi, maka kita pun terjatuh padanya. Dan berapa banyak orang terjatuh berkali-kali. Salah seorang ulama, orang yang dulunya menyalahkan para ulama Arab Saudi yang memprotes, yang menjelaskan kebatilan Syiah Iran itu. Dia tu tak setuju. Betul kan? Kita kena buat takrib satuan dan antara umat Islam dan sunnah ni, satu agama, satu akidah. Ni kan aliran Hizbiyah ni. Dia tu lah motor dia. Ya. Akhirnya dia pun menyesal. Baru dia akui. Tu lepas tu dia panggil Hizbullah tu Hizbul Syaitan. Dulu kau sokong dia. Dah berapa ramai umat Islam mati, hancur negara umat Islam. Baru nak sedar. Dulu orang nasihat tak pernah dengar. Faham tak siapa orang itu? Tak payah sebut, cari. Terkenal orang itu. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan keampunan kepadanya di atas kesilapan yang satu. Dan betapa banyak lagi fatwa dia menyebabkan umat Islam dibunuh, mati, menjatuhkan pemerintah. Ya, berdemonstrasi, berseronok. Saya tengok semua YouTube tu, ya Allah, macam mana nak jawab di hadapan Allah? Negara Libya yang asalnya negara di antara terkaya di Afrika, betul kan? Waktu Muammar Gaddafi tu, lalu diprovokasi apa ni? Sakafah, bukan Sakafah, dia panggil apa? Kebangkitan Arab Spring. Dia keluar tu. Ya, apa jadi? Libya sekarang hancur. Apa jadi kepada Iraq? Hancur. Kita bersama dengan kebangkitan ini. Kematiannya adalah syahid demi untuk menjatuhkan kezoliman. Yang naik lebih zolim. Yang naik adalah musuh kepada ahli sunnah. Baru ada kan? Pas mudah. Nampak? Buat agama ajar dah. Be patient. Kembali kepada Allah, bertaubat, berdoa kepada Allah. Bersabar. Ini tahap untuk kamu bersabar di bawah pemimpin yang kamu anggap zalim ataupun menyimpang. Itu lebih baik. Nyawa terjaga. Selamat, betul kan? Jadi kalau kata ini kelompok ni siap lah. Tu padahal itulah kebenaran. Tengok di Palestin bagaimana berlaku sekarang. Habis. Betul kan? Cakap panjang cukup dekat ni. Cuba kita fikir berdasarkan neraca secara rasional. Ya. Buat benda yang sama and yet you expect different result. Impossible. Repeat the same process and yet expect different result. Tak boleh. Dia mesti buat cara yang berbeza, betul kan? Habis. Cukup. Yang kedua, membenci Rasulullah SAW atau membenci sebagian risalah yang beliau SAW bawa. Benci, tak suka. Ni perangai orang munafik. Ya, walaupun dia Islam, dia solat. Dia tak setuju dengan Nabi SAW dari sisi tertentu. Ya. Dia membenci banyaklah. Kalau kita bagi contoh, banyak orang sekarang. Perkara tu dia tak setuju. Perkara ni dia tak setuju. Tapi mengaku dia Muslim yang sejati. Ya. Marah kalau disebut kafir. Tak boleh. Tapi dia membenci sunnah-sunnah Nabi SAW dan pelbagai lagi. Yang ketiga, merasa senang dengan kekalahan Islam atau membenci kemenangan agamanya. Dia seronok bila Islam jatuh. Ya. Dia seronok. Ya. Bahkan dia turut merayakannya. Dia berada pula bersebelahan bersama dengan orang-orang kafir yang menjatuhkannya. Macam sekarang lah, dia berada di pihak Yahudi tu yang membunuh umat Islam di Palestin. Masuk akal ke? Nampak tak? Ada, saya tengok tu. Ada juga. Dia pergi sokong. Memang ya, Israel tu memiliki hak untuk memiliki tanah di Palestin. Boleh dia pula jadi jurubicara. Jatuh sini. Silat terbatal keislaman. Tak boleh. Ya. Di antara perkara yang membatalkan keislaman adalah mendukung orang-orang kafir untuk menjatuhkan apatah lagi membunuh orang Islam. Terbatal keislaman. Itu dibicarakan dalam kitab Nawaqidul Islam. 10 pembatal keislaman. Satu dia tu. Satu lagi adalah ni, mendustakan Nabi SAW, memperolok-olokkan ajaran Nabi SAW dengan pelbagai bentuk tindakan dan pelbagai lagi. Jadi ini nifaq i'tiqadi, munafik tulen. Orang yang melakukan nifaq besar ini akan mendapatkan azab lebih berat daripada orang kafir. Kenapa tuan-tuan? Kenapa dia orang munafik ni lebih berat azab berbanding orang kafir? Sama-sama kafir. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dia memakai pakaian Islam. Nama Islam. Dia claim, dia declare dia Muslim. Nampak tak? Tetapi in reality dia
menipu, berpura-pura. Ini dalam muka tu ni. Ya. Depan orang Islam, cerita tentang Islam, setuju dan sebagainya. Di belakang, dia cari jalan. Macam Abdullah bin Ubay bin Salul, bukan calang-calang, nama pun canggih tu, Abdullah tu. Jadi jangan terkasima dengan nama. Hamba Allah. Tapi sebenarnya dia adalah hamba syaitan. Allah Ta'ala berfirman, Innal munafiqina fid darki nafid darkil asfali minan nar. Ya, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan kedudukan yang paling bawah dari neraka. Mana neraka yang paling bawah, terbawah. Ya, azab yang paling berat. Sebab mendustai kebenaran. Dah dapat hidayah lah. Tapi dia menafikan hidayah itu. Ajaib kan? Orang munafik ni. Apa faedah dia solat ni? Tak payah terus tu kan, senang. Clearly. Tak payah pergi berjihad. Tapi pergi pun separuh jalan je. Contoh dalam peperangan Uhud. Ya, tentera kafir musyrikin datang sekali lagi untuk berperang. Kemudian buat keputusan, sekali ni kita tak bertahan di Madinah, kita keluar. Kita bertahan di luar, hadapi dia di luar kota Madinah. Nabi SAW bagi alasan, bagi cadangan dalam mesyuarah, kita duduk dalam Madinah ni, tak payah keluar. Tapi para sahabat yang tak ikut peperangan Badar bagi cadangan, ya Rasulullah, ya kalau boleh di luar lah. Lagi semua nak perang lain sembuh ni. Kan? Lalu Abdullah bin Ubay dia setuju pendapat Nabi SAW. Satu geng pula. Jadi bila pendapat tu ditolak, Nabi SAW terima pendapat para sahabat. Dia mulalah datangkan pelbagai perkara. Ya. Jadi dia ketika diperintahkan untuk berperang, dia pergi dia. 300 orang yang kemudiannya nanti declare, tarik diri. Tentera Islam ketika itu 1000, yang datang tu 3000, lengkap tu. Dan terkebal semua dia lah, kalau istilah zaman sekarang. Tentera Islam biasalah, kekurangan logistik, dana kurang. Tapi yang tak terkalahkan adalah iaitu keyakinan, kebergantungan, tauhid mereka kepada Allah. Dalam perjalanan sampai satu tempat, Abdullah bin Ubay bin Salul mulalah menjalankan peranan menghasut. Akhirnya 300 tarik diri. Tinggal berapa? 700. Nak lawan berapa? 3000. Nampak? Tapi Allah telah mengajar orang-orang beriman bukan bergantung pada bilangan. Bergantung kepada pertolongan Allah. Inilah yang hilang di kalangan umat Islam di zaman ini. Ya kan? Kalau baik bilangan kita menang. Tapi hilang dari sisi kualiti tauhid. Umat Islam ada berapa? Lebih kurang 2 bilion Kristian 2 bilion lebih Even tu, dua-dua sama. Tapi siapa yang menguasai? Siapa yang mendominasi? Dia. Cukup 2 negara, Amerika dengan Britain. Kuasa veto lagi tak boleh buat apa-apa. Negara Arab tunduk. Sebab kepentingan dunia yang ada di sana. Betul kan? Inilah kompleksnya boleh terikat dengan dunia. Sulit nak berlepas diri. Kecuali sanggup. Seperti Raja Arab yang sebelumnya seorang itu, Raja Faisal. Betul kan? Dia kata kamu, ya kami dah biasa hidup di gurun. Kamu mereka tak biasa. Kalau jadi apa-apa kami balik menjadi seorang nomad di gurun. Tapi agama ini nombor satu. Tapi orang seperti itu tak tahan lama. Akhirnya dibunuh. Dia akan hantar pembunuh, assassin. Nampak? Tapi orang yang berprinsip. Allah muliakan dia. Dan begitulah sepanjang zaman. Ada orang yang sanggup menggadaikan akidah dengan dunia. Jadi ini peringatan bagi kita. Kerana itu di awal surah. 6 kita habis sampai nifak kecil saya baca ya. Kerana itu di awal surah Al-Baqarah Allah menerangkan sifat-sifat orang kafir hanya dengan 2 ayat. Ayat 6 hingga 7. Sedangkan orang munafik 13 ayat. Ayat 8 hingga 20. Orang beriman 4 ayat. Tak payah cerita. Sebab orang beriman nanti banyak lagi ayat dia bertebaran. Tengok di awal surah dah jumpa dah tentang kisah orang munafik. Ada pula satu surah khusus orang munafik, Al-Munafiqun. Betul kan? Dah banyak ayat-ayat ni. Ya, ayat-ayat Madaniyah ni banyak tentang orang munafik. Dalam surah An-Nur, ya, dalam surah-surah lain banyak kisah-kisah mereka itu. Supaya kita berjaga-jaga, jangan kita jadi sebahagian daripada mereka, pendukung mereka atau terkena tipu daya mereka. Kita menyaksikan pula kata Syekh rahimahullah, orang-orang sufi di kalangan umat Islam melakukan solat dan puasa, tetapi mereka sungguh amat berbahaya. Kenapa? Kerana mereka merosak akidah umat Islam. Apa contoh? Iaitu doktrin mereka tentang wahdatul wujud. Tahu? Tak tahu tak apa. Tapi pernah dengar, nanti cari, research. Apa makna wahdatul wujud itu? Ataupun pahaman hulul. Reinkarnasi. Allah dan makhluk itu satu. Bayang?
Ya, sampai satu makam, ya aku Tuhan, mengaku aku Tuhan. Dan jubah aku ada Tuhan. Ana al-haq. Dan macam-macam lah. Ya. Di antaranya mereka membolehkan berdoa kepada selain Allah. Ini memang salah satu yang mana hal itu merupakan syirik besar. Minta pada Tok Syekh yang telah mati. Bahkan doktrin dia pula kata apa? Ya, sebab mereka adalah wali-wali Allah, jangan rumah kita kosong daripada gambar mereka. Maka segeralah beli gambar mereka. Dan pampanglah dalam rumah-rumah anda. Untuk meraih keberkatan dan meraih syafaat. Ni doktrinnya. Sebab tu rumah-rumah mereka tu penuh gambar Syekh. Padahal Nabi SAW larang menggambar, betul kan? Malaikat rahmat tak masuk. Kalau ada gambar tu syaitan di situ. Sampai tahap tu. Betapa jelas penyimpangan. Ya, kalaulah gambar itu dibolehkan, tentu kita akan menyimpan gambar yang lebih utama daripada syekhnya. Siapa? Gambar siapa? Nabi SAW. Kata Nabi SAW larang lukis gambar. Untuk Abu Bakar boleh lukis. Gambar Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu. Boleh tak lukis? Orang zaman dulu pandai tak melukis? Mana yang lebih pandai, dia ke kita? Dia lagi pandai. Bukan setakat melukis tu, buat punya patung punya besar. Ya, sebiji sama. Tu. Sebab tu agama kita larang tutup pintu tu tentang gambar. Ya. Sekarang taklah. Ya, berdosa. Susah pun nak jaga gambar. Ya. Terutamanya gambar selfie kan. Tengah menghadiri kuliah Asas Training Center. Oleh ustaz sekian-sekian. Parah sungguh. Pergi umrah. Alhamdulillah dapat mencium Hajarul Aswad dengan mudah dan lancar. Dapat berdoa di Raudhah. Syukur, alhamdulillah. Ni semua kena tipu di syaitan. Untuk apa? Untuk apa dipaparkan itu? Untuk penyakit tu Syekh Harap dah sebut dah. Dah masuk pula dalam rukun haji dan rukun umrah. Tangkap gambar, berselfie. No need. That's your personal activities. Put in your book. Close. No need to expose to others. Nanti dapat penyakit apa? Penyakit apa? Sebelum beriak, penyakit apa? Ain. Tu tak sedar. Tu yang malas datang kuliah. Ain. Malas datang kuliah. Ngantuk. Lambat lagi nak ambil kitab ni. Banyaknya. Ustaz dia musyarah 2-3 baris. Datanglah. Nampak? Tanpa disedari rupa-rupanya usut macam mana punca ni datang. Tengok di situ. Ain ni kita tak sedar. Macam-macam benda berlaku. Jadi sifat malas, tak bersungguh, mengantuk, letih. Yang asalnya okey. Tu. Cuba baca tentang perbahasan tentang ain. Nampak? Tu. Mana dah habis dah ni. Mempercayai bahawa Allah berada di setiap tempat. Dan menafikan bahawa Allah bersemayam di atas arash. Satu hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Tambah satu lagi. Dan mempercayai setiap kali majlis selawat Nabi SAW hadir di majlis mereka. Betul kan? Dulu-dulu pernah ada ni. Sekarang ni macam-macam benda masuk. Semua diamini, diterima. Ya Allah. Apa guna akal yang Allah bagi? Akal tak berfungsi. Walaupun ada PhD. Tak berfungsi dia dalam bab ni. Bab agama dia tak berfungsi. Dalam bab dunia, dia very ahead of time. Tu syaitan. Assist dia. Sebab tu berbahaya. Sebab tu kena minta kepada Allah sesungguh. Ya Allah, zaman penuh fitnah ni. Kau tunjuklah kebenaran itu sebagai kebenaran. Kebatilan itu sebagai kebatilan. Tauhid itu sebagai tauhid. Syirik itu sebagai syirik. Jelas, loud and clear. More clear than this glass. Crystal clear. Lagi. Ya, langsung tak nampak gelas. Macam orang langgar cermin macam ni. Ada cermin tak nampak dia langgar. Rupanya ada cermin. Tu macam tu. Seolah-olahnya kita minta kepada Allah. Dia jelas. Dan Allah datang ke satu detikkan hati. Oh, ni something wrong somewhere. Bila ada saja bukan itu, selamat. Tinggalkan. Wallahu a'lam. Selesai secara ringkas tentang nifak besar yang sangat berbahaya. InsyaAllah pada umur kita masuk tentang nifak kecil, iaitu nifak amali. Tapi nifak amali ni walaupun kecil, dia dosa besar dan dia boleh membawa kepada nifak besar. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.